Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'amana min ni'matil iman wal islam nusalli musallim ala khairil anam sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hidmatan syur alaina min azaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma fiqhana fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Qalihi ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang hormati Masjid Al-Alami MITC Aikruh Melaka, Pegawai Syarak Tuan Imam, Imam Amirul, Tuan Bilal, Bilal Badi'uz Zaman, dan juga saya hormati dan kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merangkap syukur, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pentadbir segala alam, di atas segala limpahan rahmat, kurniaan nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik nikmat dikurniakan ke atas kita, nikmat iman dan juga Islam. Doa keselamatan, sejahteraan, selawat sering dan selalu kita limpahkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda dan juga para sahabat Nabi semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah diberi oleh Allah, kesihatan kita, umur kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kurniaan ini kita masih lagi berada di muka bumi Allah ini, diberikan ruang kehidupan kita. Yang kita melaksanakan adalah dikatakan matlamat kehidupan kita ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan, mencegah diri kita daripada segala larangan dan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, hari ini kita dapat bersama-sama di rumah Allah ini mengimarah, memakmurkan dengan melakukan ibadah solat dan sebagainya, dan masa yang diberikan pada malam yang penuh keberkatan dan rahmat diberi oleh Allah ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di sini untuk memenuhi hati kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, hari ini 9 Rabiul Awal. Tak lama lagi kita masuk pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal yang dikatakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ataupun selalunya dikaitkan dengan kelahiran Rasulullah. Seperti mana kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah untuk memberi rahmat dan untuk memandu umat manusia ke jalan dan memandu umat manusia daripada jalan kegelapan, kezaliman kepada jalan cahaya iman dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka didatangkan dengan syariatnya, syariat di mana syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibawanya syariatnya ini adalah agama Islam. Jadi kita berdasarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita mengambil ibrah, pengajaran dan mengkaji ataupun kita melihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa agama Islam ini dan menyebarkan dakwah ini dan ke bumi ini, dan memberikan dan juga menyelamatkan umat manusia ketika itu daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kepada mengabdikan, mempertuhankan Tuhan yang satu-satunya yang wajib kita sembah, dan tiada Tuhan yang layak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikatakan bahawa apa sahaja yang ada pada Rasulullah dijadikan sebagai idola dan juga panduan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Selain daripada kita berpegang kepada Al-Quran kalamullah, maka juga kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita lihat kepribadian Rasulullah yang ditunjukkan, yang dibina
ke atas diri Rasulullah, menjadikan ikutan kepada kita untuk kita membina diri kita menjadi untuk meningkatkan atau membina kepribadian atau akhlak kita ini menjadi akhlak yang baik dan sempurna. Sebenarnya Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutimma masalihul akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku ini diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan daripada hadis juga dilihat juga dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 21, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada satu ikutan yang baik. Sebab itulah kita menjadikan Rasulullah ini daripada ibrah diambil daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, selain kita ini memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah, maka kita menjadikan Rasulullah sebagai panduan ataupun ikutan dalam segala apa yang kita lihat dalam sirah perjalanan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Rasulullah, tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah ini, agama Islam, sebenarnya adalah untuk menyelamatkan kita daripada jalan kekufuran dan memberikan kita sinar ke jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, sebagai itulah tak lama lagi apabila masuknya 12 Rabiul Awal, maka kita sama-samalah melihat kepada mengenangkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan menjadikan bahawa Rasulullah ini sebagai ikutan kita, dan kita lakukanlah perkara-perkara dan apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meninggalkan segala larangan-larangan tegahan di mana juga perkara-perkara yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Al-Quran bila dikatakan tentang man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari Islam, mencari agama selain Islam, maka dikatakan bahawa dan dikatakan bahawa maka kita kenalah menolak kepada agama, tidaklah diterima agama selainlah agama Islam ini. Dan dikatakan bahawa di akhirat nanti dia ini akan menjadi orang yang rugi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita akan sambung berkaitan dengan sejarah lengkap Islam ini, berkaitan dengan peperangan yang berlaku di dalam Islam, di mana dinyatakan sebelum ini tentang penyebaran dakwah agama Islam ini ada yang mengaitkan, contohnya daripada sarjana atau pandangan orang Arab, orang-orang bukan Islam, mengatakan bahawa Islam ini berkembang melalui kekerasan kerana terdapat banyaknya peperangan di dalam Islam. Dan perkara itu telah dibahaskan sebelum ini berkaitan apa yang dinyatakan atau yang dikatakan oleh orang-orang barat, khususnya pengkaji-pengkaji barat tentang Islam yang menyatakan Islam ini adalah kekerasan. Kita telah bahaskan, telah nyatakan sebelum ini bahawa apa yang dilontarkan oleh mereka terhadap Islam ini bukanlah satu perkara yang benar. Kerana Islam ini datang bukannya dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan dan juga penyebaran agama Islam ini melalui hikmah dan kebijaksanaan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama Islam ini berkembang luas sehinggalah pada hari ini. InsyaAllah hari ini juga kita akan belajar berkaitan dengan dikatakan bahawa berlakunya sebab-sebab peperangan di dalam Islam. Di mana kita tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bahawa sebab-sebab kaum muslimin ini terjebak ataupun dikatakan terlibat dalam medan peperangan, antaranya adalah sebabnya pembelaan diri. Kita lihat bagaimana sirah menyatakan bahawa sebelum berlakunya hijrah, bahawa Nabi SAW ini menyebarkan dakwah di Mekah, bagaimana dikatakan belum lagi masa ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan berlakunya peperangan ketika bermulanya dakwah di Mekah.
Dan dikatakan kaum musyrikin banyak telah melakukan penganiayaan, kezaliman ke atas orang-orang yang memeluk agama Islam ketika itu. Dilihat seperti mana Ammar, Bilal bin Rabah, seperti mana juga dikatakan Yasir, begitu juga dengan Abu Bakar, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah diberikan kekejaman, kezaliman ataupun dikatakan diseksa atau diberikan penganiayaan oleh kaum musyrikin yang berada di Mekah. Kita lihat bagaimana Ammar meninggal dunia kerana diseksa oleh kaum musyrikin seperti mana yang telah kita nyatakan atau terdapat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan ketika mana juga dikata demikian juga kaum muslimin yang dikatakan belum hendak mengangkat senjata untuk membalaskan penganiayaan dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap mereka. Kejahatan kaum musyrikin ini kita lihat banyak berlebih-lebihan ataupun dikatakan sebagai melampaui batas ketika itu. Kerana mereka tanpa rasa segan, mana mereka tanpa ada dikatakan kerendahan diri mereka ataupun dikatakan kemurahan dalam hati mereka, dan mereka ini pula merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah mereka melakukan berbagai-bagai perancangan dan penyiksaan ke atas kaum muslimin. Di mana itu juga ketika mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Abdul Rahman bin Auf pernah bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan pada Ibnu Abbas yang dikatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi izzah wa nahnu musyrikun falamma amanna sirna azillah qala inni umirtu bil afu fala tuqatilu. Dan dikatakan bahawa ketika mana Abdul Rahman bin Auf berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi izzah wa nahnu musyrikun. Sesungguhnya kami dahulu sebelum Islam, pada kami berada dalam keadaan musyrik. Mana belum Islam kami ini dipandang tinggi dan juga dihormati dan juga dipandang tinggi dan juga diberikan kemuliaan. Tetapi falamma amanna, ketika kami ini dah beriman, masuk ke dalam agama Islam, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sirna azillah, maka kami ini dikejami atau diberikan penganiayaan dan juga dimusuhi oleh kaum musyrikin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inni umirtu bil afwa fala tuqatilu. Aku ini setakat ini diperintahkan untuk sentiasa memberi maaf, maka janganlah kamu melakukan peperangan ataupun pembunuhan. Pada dasar pada ini ada permulaannya kita lihat berkembangnya dakwah Rasulullah ini di Mekah. Ketika itu belum diberikan keizinan untuk berperang. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberitahu ataupun setakat itu memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa memberi kemaafan dan peluang kepada kaum musyrikin walaupun mereka ini melakukan kezaliman penganiayaan ke atas Rasulullah dan juga kaum muslimin ketika itu yang memeluk ke dalam agama Islam. Walaupun berlakunya pembunuhan berlaku, kematian berlaku di atas penyiksaan yang mereka berikan, namun belum lagi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada Rasulullah ataupun kepada kaum muslimin ketika itu untuk melakukan peperangan. Kerana kita lihat di situlah dikatakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin atau telah berlakunya peristiwa hijrah tersebut dan Nabi membina negara di Islam di Madinah, dan ketika itulah dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberi izin kepada mereka ini kaum muslimin untuk melakukan pembelaan diri. Makna jihad untuk melakukan pembelaan diri. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39 hingga 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina bi'annahum zulimu wa innallahu ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an taqulu rabbuna Allah wa la daf'u Allahu an-nas ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami' wa bay'un salawatu wa masajidu yuzkiru fiha ismullahi katsira
wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan telah diizinkan mereka ini berperang kepada mereka yang diperangi. Oleh kerana mereka sesungguhnya dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa menolong mereka. Iaitu orang-orang yang diusir keluar daripada kampungnya dengan tidak ada sesuatu alasan yang patut. Kecuali kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak kekerasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara ataupun tempat-tempat ibadah kecil oleh rahib daripada kalangan Nasrani dan juga gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi dan juga masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikatakan bahawa sesungguhnya Allah pasti wala yansurunnallaha man yansuruhu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti menolong orang yang menolongnya, yakni menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya dikatakan Allah itu maha berkuasa lagi maha perkasa. Baiklah tuan-tuan, dalam ayat ini surah ayat Al-Hajj 39 dan 40 ini, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, Al-Aufi mengatakan daripada Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan setelah mana Nabi SAW ini diusir daripada Mekah, mana berlakunya penghijrahan. Dan ulama juga mengatakan ayat ini ayat Madaniyah, ayat Madani, diturunkan ketika mana selepas peristiwa hijrah, bukannya diturunkan semasa di Mekah. Kerana ketika di Mekah belum lagi diberikan keizinan untuk berperang. Ketika mana dia berada di Madinah, itulah beberapa abad seterusnya Nabi berada di Madinah, barulah diturunkan ayat ini dalam surah, contohnya antaranya surah Al-Hajj ini ayat 39 dan 40 yang memberikan keizinan kepada kaum muslimin itu untuk melakukan peperangan. Melakukan peperangan ini bermaksud untuk pembelaan diri. Kerana dikatakan bahawa ketika mana diberikan keizinan, kerana ketika mana dikatakan dalam ini illa an yaqulu rabbuna Allah, dikatakan iaitu orang-orang yang diusir daripada kampung dengan tidak ada satu alasan yang patut pun. Maknanya mereka diusir daripada Mekah, mereka diberi penganiayaan yang tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Sepatutnya mereka diperlakukan begitu, kecuali mereka menyebutkan Allah adalah Tuhan kami. Kecuali mereka menyebutkan itu saja, menyebabkan kaum musyrikin ini mengusir mereka, memberikan penganiayaan dan kezaliman ke atas mereka. Disebabkan pembelaan diri ini untuk menegakkan atau meninggikan syiar Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan keizinan kepada kaum muslimin untuk berperang atas tujuan membela diri dan juga mempertahankan agama Islam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Dan dikatakan juga orang yang mahu mendalami semangat ayat ini akan melihat bahawa Islam seharusnya ataupun sebetulnya tiadalah menginginkan peperangan kerana fi'il uzina, iaitu mabdi lil majhul. Kalau kita lihat mabdi lil ma'lum, fa'ilnya ialah Allah. Menurut hormati hemat saya dalam pengarang buku ini mengatakan sebabnya maka fi'il uzina itu mabni lil majhul ialah kerana Tuhan tidak suka menyebut namanya dalam pemberian izin berperang itu. Kalau lihat pada ayat surah Al-Hajj ayat 49 ini, pada permulaan disebut uzina lillazi. Dalam keadaan itu dipanggil fi'il mabni lil majhul. Dalam bahasa Arab, fi'il ni ada macam. Dalam kalau berkaitan dengan fi'il al-mabni lil majhul, sebelum tu dia ada sebutkan tentang fi'il al-mabni lil ma'lum. Fi'il al-mabni lil ma'lum ini dikatakan bahawa dalam kata satu ayat atau kata kerja disebutkan fa'ilnya, pembuatnya, pelakunya. Contohnya kalau kita lihat bahawa contohnya ayat kita buat, khuliqallahu nasu da'ifan. Khuliqallah, maknanya Allah ataupun khalaqallahu nasu da'ifan. Allah telah menciptakan manusia ini dalam keadaan lemah. Itu disebutkan siapa yang menciptakan, dalam ayat tersebut disebut Allah. Ini dipanggil fi'il mabni lil ma'lum. Disebutkan siapa pembuatnya, pelakunya. Ataupun dikatakan al-mudarris yaktubul mudarris ad-darsu. Maknanya dikatakan seorang guru ini menulis pelajaran.
Makna siapa yang menulis tadi disebutkan di situ. Ada al-mudarris. Tetapi fi'il madni lil majhul, dia membuang fa'il tadi dan dia tidak menyebut siapa pelakunya, tetapi dia meletakkan pelaku, siapa nak tahu pelakunya, ke atas maf'ulu bih. Contohnya macam tadi, dikatakan contoh tadi, khuliqallahul insan, insanu da'ifa. Kalau kita panggil fa'il mabni lil majhul, dia akan jadi ayat begini. Khuliqal insanu da'ifa. Dia buang perkataan Allah. Tetapi di situ kita lihat bahawa kita faham di situ Allah lah yang menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Da'ifan, dalam keadaan yang lemah. Sama juga tadi saya katakan bahawa guru yang menulis pelajaran. Asalnya pada Pak, kalau kita tak buang siapa yang menulis tadi, kita akan sebut ayatnya, dikatakan bahawa yaktubu al-mudarris ad-darsu. Maknanya mudarris tadi adalah guru untuk menulis. Tapi kalau fa'il madni lil majhul, dia akan jadi yaktubu ad-darsu. Menulis pelajaran. Siapa yang menulis pelajaran tadi? Dia dah buang guru tadi, ayat ataupun perkataan guru tadi, maka kita letakkan di situ bahawa tahu bahawa yang menulis pelajaran tadi adalah guru ataupun yang mengajar tersebut. Dalam ayat ini dikatakan oleh ulama, Allah menyebut uzina lilladzina bi annahum zulimu. Dia katakan diberikan keizinan. Dia tak sebut uzinallahu alladzi. Dia tak sebut di situ ayat Allah memberikan keizinan. Tetapi dibuangkan perkataan Allah ataupun dibuangkan pelakunya. Yang ini fa'ilnya adalah Allah. Kemudian disebut uzina lilladzina bi annahum zulimu. Diberikan keizinan kepada dia. Yang siapa yang berikan keizinan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ disebutkan fi'il mabni lil majhul. Dikatakan di situ bahawa Allah menunjukkan juga bahawa apabila dibuangkan fa'ilnya, tidak disebutkan keizinan itu adalah Allah dalam ayat tersebut. Tapi pada hakikat ayat ini menunjukkan Allah lah yang memberikan keizinan kepada siapa yang keizinan kepada orang Islam ini yang untuk melakukan peperangan apabila mereka ini diperangi atau diberikan kezaliman. Di situ disebabkan dikatakan bahawa di sini menunjukkan Allah ataupun Tuhan tidak suka menyebut namanya dalam pemberian izin berperang. Dalam pada itu juga naibul fa'il dari uzina itu tidak disebutkan kerana naibul fa'il itu ialah kata al-qital, yakni berperang. Hanya disebut ialah sebab dari pemberian izin itu, iaitu dikatakan bi annahum zulimu, kerana sesungguhnya mereka ini dianiaya. Dan dikatakan di situ, kalau dikatakan nak sebutkan perkataan berperang itu disandarkan seolah macam berperang ini ganas ataupun keras. Sebab itu dikatakan bahawa Allah tidak menyebutkan ketan perkataan disandarkan kekerasan itu kepada Allah. Tetapi sebenarnya Allah memberi keizinan atas sebab bi'annahum zulimu. Kerana mereka ini orang Islam didalimi ataupun diperangi. Maka sebab itulah Allah memberikan keizinan untuk berperang. Maksudnya, berperang bukan suka-suka. Bukan kata tak ada sebab tiba-tiba berperang. Bukan disebabkan kerana dendam. Ini pun taklah, bukan disebabkan kerana dendam. Mentang-mentanglah orang kafir masa ketika mana Nabi SAW menyebarkan dakwah, diberikan kekejaman dan macam-macam ancaman. Kerana dendamnya begitu, maka dia melakukan perang. Bukan sebab itu. Sebabkan mereka ini menganiaya dan juga memberi, dan juga dikatakan bahawa memberi penganiayaan kepada kaum muslimin dan juga dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mempertahankan agama ini, untuk membelakan, memberi pembelaan ke atas agama ini, barulah dikatakan Allah memberikan keizinan untuk berperang. Atas tujuan mempertahankan dan juga disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ke atas kaum muslimin ketika itu. Maknanya kita tak boleh nak nyatakan di sini bukanlah Allah itu zalim. Di mana kalau kita lihat ketika mana dikatakan pembunuhan ini berlaku, pertubuhan darah ini telah dibicarakan atau telah dibahaskan pada di kalangan para malaikat ketika itu. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah bahawa Allah dalam ayat 30
yang mana Allah SWT nak menjadikan khalifah, iaitu manusia, iaitu Nabi Adam AS ketika itu di muka bumi. Wa idh qulna lil dikatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika mana Allah berfirman, berkata kepada para malaikat ketika itu bahawa aku ingin menjadikan khalifah manusia, iaitu pada permulaannya adalah Nabi Adam alaihissalam ketika itu di muka bumi. Berkata para malaikat dengan kekhawatiran mereka, bukan disebabkan mereka ini mengingkari apa yang telah dikatakan oleh Allah, tetapi disebabkan kekhawatiran dalam diri mereka. Mereka mengatakan qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa nak jadikan manusia itu yang akan merosakkan muka bumi ini, yang akan melakukan penumpahan darah? Sebab itu dia katakan, sedangkan kami awanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sentiasa bertasbih dan memujimu dan melakukan ibadah kepada Allah. Maksud di situ, patutnya kamilah sepatutnya boleh, sebab kami ini menjaga dan sentiasa dikatakan oleh malaikat, kenapa tak kami sahaja yang duduk di muka bumi ini? Seolah begitulah, sebab kami ini tak melakukan penumpahan darah, sebab kami ini sentiasa bertasbih, beribadah kepada Allah dan sentiasa melaksanakan apa sahaja dia perintahkan oleh Allah. Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata sesungguhnya aku ini tahu apa yang kamu tidak ketahui. Walaupun benda ini, penumpahan darah ini dah dibicarakan, dibahaskan pada awal penciptaan manusia. Memang berlaku penumpahan darah di muka bumi ini. Sama ada melalui kezaliman, sama ada melalui peperangan, ini juga kita lihat kan dengan penumpahan darah diberlakukan di antara manusia dengan manusia yang lain. Tetapi di dalam ayat ini juga, dalam ayat surah Al-Hajj, ayat yang ke-40, Allah juga menyebutkan bahawa tentang kalaulah dikata walau la dafa'allahu ba'duhum bi ba'din luhidimat sawami' wa bay'un salawatu wa masajidu yadhkuru fiha ismallahu katsira. Dan dikatakan kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Maksud di situ dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan ad-Dakha dan saya lain juga mengatakan bahawa maksud daripada perkataan kalaulah Allah tidak menolak keganasan manusia kepada manusia yang lain. Kalaulah tidak Allah mempertahankan atau menolakkan kemungkaran manusia kepada manusia yang lain. Tidak melalui peperangan tadi. Katakanlah Allah tak berikan keizinan kepada kaum muslimin, biarlah kaum muslimin ini dizalimi, biarlah diseksa sampai bila-bila. Tidak mempertahankan diri mereka ketika itu. Kalau ataupun kita pun contohnya, kalaulah ada musuh datang untuk menghina agama kita atau memberikan kezaliman disebabkan agama kita yang anuti ini agama Islam, kita ini tidak diberikan keizinan untuk berperang. Kalaulah tidak diberikan keizinan untuk mempertahankan agama ini, untuk membelakan diri ini, maka akan berlakulah kehancuran di muka dunia ini. Sebabkan kezaliman itu akan berkuasa. Kezaliman akan berkuasa. Sebab yang dizalimi tidak boleh mempertahankan dirinya untuk mempertahankan kebenaran yang ada pada dirinya. Disebabkan kezaliman itu atas sebab menyebut nama Allah atau disebabkan kerana menyebut bahawa Allah itu adalah Tuhan kami. Sebab itu dikatakan kalau Allah tidak dikatakan tiada menolak keganasan tadi, tidak memberikan, contohnya memberikan keizinan berperang, maka kezaliman ini akan berleluasa. Maka orang yang jahat ini atau dikatakan kafir musyrikin khususnya ketika itu akan lebih berkuasa dan akan menyebabkan agama Islam ini tidak akan menjadi hina dan sebagainya. Sebab itulah, atas sebab itu juga dikatakan berperang ini untuk mempertahankan agama Allah SWT. Dalam syariat ni tuan-tuan, kalau kita belajar bab jihad ni ada dua. Pertama dia panggil jihad ad-daf'u, kedua dia panggil jihad al-hujum. Jihad ad-daf'u ni maksudnya jihad untuk mempertahankan. Yang kedua dia panggil al-jihadu al-hujum, jihad untuk menyerang. Kalau mempertahankan contohnya, InsyaAllah kita berikan kita pada azan. Saya akan sambung sikit lagi sebelum kita menangguhkan pengajian kita insyaAllah.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi semasa melakukan pengajian kita, maka peperangan tadi dikatakan dalam syariat ada dua tadi, al-daf'u wal jihadu hujum. Yang ini mempertahankan dan juga berjihad untuk menyerang. Mempertahankan ni sekiranya musuh datang ke negara kita contohnya, maka wajib dan menganiaya contoh datang untuk memusuhi kita, memerangi agama kita, maka wajib ke atas kita ketika itu untuk mempertahankan dengan berjihad untuk mempertahankan agama Allah ini dan juga ancaman yang diberikan ke atas diri kita, agama kita khususnya dan juga negara kita. Itu dipanggil, maka dikatakan al-jihadu daf'u untuk pertahan. Tapi jihadul hujum, jihad menyerang ini, kita ni pergi ke negara, contohnya kita pergi ke negara yang berperang dan kita ini berperang di sana. Contohnya di Palestin, contohnya kita ni nak pergi ke Palestin untuk berperang. Mana kita yang pergi menyerang, dipanggil begitulah, dipanggil al-hujum. Dalam al-hujum ini terdapat beberapa syarat. Dalam jihad ad-daf'uti tak ada di khilaf ataupun tak ada dikatakan syaratkan apabila kita diserang maka wajib kita mempertahankan dan kita berjihad dalam mempertahankan agama Allah ini dan juga negara kita. Dipanggil jihad ad-daf'u. Tapi al-hujum ini diletakkan beberapa syarat. Antaranya kena lihat dahulu tujuan kita nak berperang untuk menyerang tadi, adakah dilihat kepada wududu al-hadaf. Wuduh al-hadaf ni maksudnya jelas matlamat dia. Maksudnya kita tahu bahawa matlamat peperangan ini adalah dikatakan antaranya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia katakan lihat matlamat. Adakah kita nak berperang ni kerana nak untuk menunjukkan keberanian kita ataupun kerana kita berperang ni atas tujuan semata-mata nak harta rampasan perang, atau kita berperang ini semata-mata untuk mendapat rahmat dan pahala diberikan oleh Allah. Dia kata Abu Musa al-Asy'ari dalam satu hadis, ada seorang lelaki Arab, dia katakan qala a'rabiyyu lin-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki Arab ini, Arab Badui, Arab ini dia datang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Rasulullah dengan menceritakan pandangannya dan juga dia juga merupakan satu pertanyaan jugalah kepada Rasulullah. Dia kata anna rajulun yuqatil lil maghnami. Ada lelaki, ada orang, dia kata berjihad ini untuk mendapat harta rampasan perang. Semata-mata untuk mendapat harta rampasan perang. Dan juga dikatakan warajulu yuqatil liyuzkara. Ada juga orang yang berperang semata-mata untuk dia ni dikenang namanya ataupun namanya ni masyhur lah. Bahawa dia ni berperang. Dan juga wa yuqatil dikatakan bahawa liyura makanihi, dan juga ada juga yang berperang ni kerana dia nak meninggikan kedudukannya. Ataupun dia sebabkan kedudukannya tadi, dia nak meninggikan kedudukannya, maka dia melakukan peperangan. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, man fi sabilillah. Di antara yang orang diceritakan dia itu, siapakah yang berjihad kerana Allah ataupun berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahawa man qatala, barang siapa yang berperang kerana litakunu kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang kerana untuk mempertahankan atau meninggikan agama Allah ini, maka dialah berperang atau berjihad ke jalan Allah. Ahdaf atau khadaf ataupun tujuan matlamat tadi, adakah kerana berperang ni kerana nak dapat nama, kerana semata harta semata-mata, ataupun kerana untuk meninggikan agama Allah. Maka di situ dilihat dah hadis ini bahawa menunjukkan matlamat itu penting, bahawa kalau kita nak pergi menyerang, berperang, lihat dulu matlamat kita. Kalau lah matlamat kita semata-mata nak nama sahaja atau nak tunjukkan kita ni tinggi, keberanian kita contohnya, atau kerana kita nak harta semata-mata, bukan kerana tujuan untuk mempertahankan agama Allah, dia menjadi sia-sia saja kita berperang. Melihat kepada adab. Yang seterusnya dilihat kepada keizinan Al-Hakim, dia panggil uzina Al-Hakim. Ya, kalau kita nak pergi berperang contoh di Palestin, kita mesti ada keizinan daripada pemerintah. Kerana satu hadis Nabi SAW mengatakan la hijrah ba'dal fathu, tak ada hijrah lagi dah selepas penaklukan Mekah. Makna selepas fathu Mekah ini tidak ada hijrah illa jihad wan niyatun, kecuali Nabi kata jihad dan juga niat.
Dia katakan wa idza stanfartum fanfiru. Apabila pemerintah ataupun penguasa pemerintah memerintahkan kamu untuk berperang, maka pergilah kamu berperang. Makna keizinan untuk berperang. Seterusnya juga keizinan dipanggil uzina walidain, makna keizinan kepada kedua ibu bapa. Ada seorang lelaki diceritakan hadis menyatakan kepada Rasulullah yang ini ingin ikut serta dalam peperangan. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, adakah kamu ini mempunyai ibu bapa lagi ke yang masih hidup? Maka dia kata ya. Maka Rasulullah kata, berjihadlah, yang ini berbakti kepada kedua ibu bapa kamu selagi mana mereka ini masih hidup. Di situ ulama mengatakan dalam hadis ini bahawa kalau kita ini masih bujanglah, contohnya ada lagi kedua ibu bapa kita, maka untuk kita terlibat dalam peperangan, untuk pergi berperang, menyerang tadi, maka perlu juga pada keizinan kepada kedua ibu bapa. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, adalah beberapa syarat, saya nyatakan sedikit saja. Syaratnya juga ada juga dikatakan uzina lil madyun, kita mestilah meminta izin kepada orang yang berhutang, orang yang kita hutang kepada dia. Sebab apa? Ada seorang lelaki ini bertanya kepada Rasulullah. Dia kata dalam hadis, dia kata, wahai Rasulullah, kalaulah aku berperang tadi dengan bersabar dan mengharapkan dengan tulus, mengharapkan pahala daripada Allah, adakah aku ini akan diampunkan oleh Allah? Maksudnya adakah aku diterimalah dan tersebut. Rasulullah kata ya, kecuali kalau kamu ini berhutang. Di situ ditunjukkan bahawa kalau kita ada hutang, maka kita kalau nak pergi, banyak kita nak pergi haji juga, kalau kita ada berhutang dengan orang lain, ni dia tak cerita hutang yang kita hutang kereta, rumah tu lain. Ini kita berhutang dengan orang. Jadi kalau kita nak melaksanakan haji sama juga macam berjihad, maka kita perlu ada keizinan daripada orang berhutang. Kerana kalau kita berhutang tak dilunaskan, kalau kita mati syahid atau mati dalam keadaan kita berperang, maka kita ada lagi tertangguh hutang dengan orang tersebut. Jadi dikatakan di situ bahawa kalau ada juga dikata uzina lil madyun, ini merupakan antara syarat yang ditetapkan dalam kita nak berjihad al-hujum, untuk kita berjihad dalam keadaan kategori untuk menyerang ini. Baiklah, ada lagi beberapa lagi tuan-tuan. Dalam contohnya persiapan kekuatan, persiapan perang, itu juga termasuk syarat-syarat dalam kita nak berperang, untuk pergi untuk terlibat dalam peperangan, ataupun mungkin kita nak pergi terlibat berperang bersama-sama untuk mempertahankan Palestin ke contohnya, maka dilihatlah pada syariat tersebut. Jadi di situ saya nak nyatakan antara dijihadkan dalam hadis yang pertama berkaitan dengan musya'ari tadi, bahawa apabila dia orang Arab itu bertanya kepada Rasulullah, man fi sabilillah, barang siapakah di antara mereka ini berjihad pada Allah, maka Rasulullah kata man qatala litakunu kalimatul ulya fa ulya kalimatullahu hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang melakukan jihad kerana untuk meninggikan kalimah Allah ini, maka dialah berjihad pada jalan Allah. Jadi antara sebab juga pembelaan diri untuk mempertahankan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah inilah, dan juga keizinan yang diberikan dalam ayat surah Al-Hajj ayat 39-40 itulah menyebabkan antaranya kaum muslimin ini terlibat dalam peperangan. Bukan disebabkan dendam ataupun disebabkan saja-saja nak berperang. Lepas tu ada juga menyatakan apabila ayat ini diturunkan, ayat surah Al-Hajj tadi diturunkan ke atas diturunkan ke atas kaum muslimin ketika itu, khususnya untuk diberikan keizinan untuk berperang, ada di antara kaum muslimin ini dia memberikan persoalan. Dia kata ayat ni belum cukup lagi untuk memberikan alasan yang kuat untuk kami ini pergi berperang, walaupun ayat ini ada keizinan untuk berperang. Tapi nak berikan alasan yang kuat. Macam mana nak dikuatkan bahawa kami ni benar-benar nak bergiat ataupun kata menceburi diri kami dalam peperangan tersebut. Maka turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 190 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dia katakan wa qataluhum haitsu saqiftumuhum wa khrujuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas
kerana ini memulai permusuhan dan melanggar peri kemanusiaan, kerana Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan ayat seterusnya dinyatakan dalam ayat 191 yang dikatakan bahawa waqatulukum haitsu saqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajukum, dan dikatakan maka dan bunuhlah mereka yang memerangi kamu di mana saja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dalam ayat ini nak menunjukkan bahawa Allah memberikan, selain memberikan keizinan, juga Allah menegaskan supaya berperang kepada di jalan Allah mereka yang memerangi orang Islam ketika khususnya kepada orang kafir musyrikin. Tetapi Allah kata jangan melampaui batas. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan kita mula perang dahulu. Kalau katakanlah mereka tak serang kita, kita jangan mulakan serangan terus ke atas mereka. Kerana ini adalah perkara melampaui batas. Sebab itu dia kata innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah ni tak suka pada orang yang melampaui batas. Di situ nak menunjukkan bahawa peperangan ini juga berlaku disebabkan kekejaman yang berlaku atas serangan awal yang dibuat oleh kaum musyrikin yang menghina, memberikan kekejaman, penganiayaan, kezaliman, dan juga disebabkan mereka ini setelah berbagai-bagai cara perdamaian yang dilakukan oleh Rasulullah tak ada keputusannya, dan berikan kemaafan, dan berikan ruang, dan juga mereka tetap melakukan keganasan, maka disebab itulah keizinan perang ini diberikan oleh Allah SWT. Sebab itulah Allah memerintahkan berperang, tetapi jangan kitalah yang melampaui batas dahulu. Sebabkan kalau kita tiba-tiba, sebab itu dalam peperangan ni kita akan belajarlah akan datang, ada beberapa, walaupun Islam ni memberikan peperangan, ada beberapa perkara yang kita perlu ikut dalam tata cara peperangan tersebut. Contohnya tidak menzalimi kaum wanita, tidak berperang membunuh, tidak membunuh orang yang tidak mengangkat senjata. Contohlah kita berperang, orang tu tengah duduk, kita terus bunuh dia. Padahal dia tak ada pun perang kita. Contohlah, walaupun dia orang bukan Islam, tapi adalah berbagai cara yang nak menunjukkan walaupun ada peperangan, tetapi Islam juga meletakkan ketinggian dalam diri kita, dalam penghormatan kita sesama manusia. Maknanya kezaliman tidak berlaku dalam Islam. Walaupun peperangan itu nampak macam zalim, tapi sebenarnya bukan zalim. Peperangan ini atas tujuan tadi mempertahankan agama Allah, tapi bukanlah untuk menjadikan satu kezaliman ke atas manusia yang lain. Tapi adalah, sebab kita akan belajar nantilah berkaitan dengan beberapa, nanti insya-Allah kita akan bahaskan pada masa akan datang, berkaitan walaupun diberikan keizinan, maka tapi ada juga perkara-perkara yang perlu kita ikuti dalam tata cara ataupun dalam peperangan yang berlaku, yang kita lakukan atau yang berlaku dalam Islam tersebut. Jadi lihat di sini tuan-tuan, maka jadi dasar peperangan dalam Islam ialah untuk membela diri, kehormatan dan juga harta. Dirasakan penting untuk dimukakan di sini. Bagaimana dikatakan bahawa beberapa peperangan yang dinyatakan atau yang berlaku di antara umat Islam bersama dengan bukan Islam, kaum kafir Quraisy contohnya, orang Yahudi. Nanti insya-Allah sama-sama kita akan belajar berkaitan dengan beberapa peperangan yang telah dinukilkan dalam sejarah Islam ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf kita tangguh dahulu pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah SWT, kita akan berjumpa dan kita akan sambung pengajian kita masa akan datang, insya-Allah diizinkan Allah. Wa in akum musiban faminallahi ta'ala wa rahmatihi wa in akun makhti'an faminni wa minasyaitanir rajim. Ada kebaikan saya sampai semua datang pada Allah, rahmat Allah. Ada kekurangan juga datang pada Allah, tapi mulai diri saya dan juga daripada syaitanir rajim. InsyaAllah kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ganjaran pahala dan juga kemanfaatan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, dan juga kita sampailah berkongsilah ilmu ini pada yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma.
Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.